Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua teman-teman yang berkesempatan melayari Amir Hijaz Fans ya. Malam ni banyak cerita ni sebenarnya malam ni. Apa khabar Long Kundur, Ruby, Sulaiman Hassan, mereka khabau. Saya malam ni nak mula-mula nak buka ni cerita pasal menantu Dan. Menantu saya Siti Farehah, menantu kesayangan, the only apa ini female daughter-in-law, iaitu menantu perempuan saya yang seorang. Untuk teman-teman, kalau teman-teman sebelum saya nak mula apa semua tu, orang kata promo dululah produk dia. Dia membuat satu apa Beradik dimsum. Ada satu ketam, ada sotong, ada udang, ada ayam. Ini halal produknya, Melayu kita punya ni. Dan dimsum, Saudara Azan Ali, kalau nak makan dimsum, dalam satu pack ni ada lebih kurang 48 ke 55 ketul dimsum. Dimsum ni kalau saudara pergi hotel-hotel 5 bintang banyak. Makan dia datang sekali dengan sos dia. Saudara Fuad, saya makan dimsum malam ni. Boleh hantar direct kepada saudara. Ini produk menantu saya, Siti Farehah. Padu, lembut dan sedap rasanya. Ada 48 ke 55 ketul dalam satu pack. Ada 4 presa, ada presa sotong, ada ayam, ada ketam, udang. Dan sos daripada Thailand, sos Thai itu percuma. Bagi mereka yang nak memperolehinya, boleh dihantar percuma. Bukan dapat percuma lah, harganya RM38 ya, satu pack. Boleh telefon menantu saya 017 711 4300, 017 711 4300. Jadi boleh repeat balik nanti kalau nak rasa lah ya, Saudara Zainuddin, Saudara Anwar dan Jebat. Assalamualaikum, politik bercempera. Memang saya kaulas malam ni. Cuma tadi awal tu biarlah, Pak Mentua ni dia sayang kat menantu kan. Okey. Seperti biasa kita bermula. Hari ini keadaan agak begitu menyedihkan dan saya runsing sebenarnya. Kerana warga dunia sudah 39,393,994 orang yang terkumpul dijangkiti oleh virus corona. Dan kematian 1,105,462. Warga Amerika pula ada 8,050,420 orang ya saudara Yaya. Pinkan nombor tu Datuk, saya tak tahu nak buat macam mana. Malam esok mungkin saya suruh anak saya buat macam mana nak pinkan nombor tu. Saya bab ini saya tak tahu nombor telefon Elong Kudu. Itu saya sebut je tadi nombor telefonnya. Nombor telefonnya 017 711 4300. Memang sedap. Saya makan 2-3 hari sekali. Dimsum ni kalau di hotel mahal. Satu pack tu, dia ada satu pack sekali makan tu maulah 100-200 untuk 2 orang punya makanan. Balik kepada virus corona kita. Dan di Amerika 8,050,420 yang mengundang kematian sejumlah 218,602 orang. Itu dunia. Dan di negara kita hari ini amat merunsingkan dan memeranjatkan. Ini mereka sibuk berpolitik, pimpinan nak mengejar kuasa. Sedangkan rakyat sekarang ni sudah ada 4 kematian dan kes terbaru ada 869 orang. Hari ini saja yang dijangkiti oleh wabak virus corona. Di Sabah ada 451. Pulau Pinang ada 189. Selangor ada 159.
Kedah 38, di Kuala Lumpur ada 15, Perak ada 15, Perak ada 4, Sarawak ada 4, Terengganu ada 3, Putrajaya ada 2 kes, Johor juga ada 2 kes, Melaka Negeri Sembilan 1 kes. Cuma yang agak melegakan apabila kita melihat Labuan, Kelantan, Pahang, Perlis. Jadi Perlis ni kita cakap tahniah lah orang Perlis ya. Masih lagi sifar ini virus corona. Sifar virus corona. Munir Muhammad, salam Datuk, semoga sentiasa sihat dan rakan-rakan ikut pencerahan Datuk sentiasa. Tak apalah Munir, terima kasih kerana sudi hadir dan saya akan berusaha sedaya mungkin untuk memberi pencerahan yang sebaik mungkin. Ingat ya, ruangan ini adalah ruangan berinformasi. Bukan untuk saya mencari populariti, jauh sekali untuk kita mengadu domba sama kita. Dan kita memberi informasi supaya rakyat faham apa yang berlaku di negara kita. Ya, kalau kita tengok dari segi virus coronanya, daripada 1 Oktober sehingga 17 Oktober, jumlahnya terus meningkat. 1 Oktober ada 260 kes. 2 Oktober 287 kes. 3 Oktober 317 kes. 4 Oktober diturun sikit 293. Tetapi bila 5 Oktober dia naik pada 432 kes. 6 Oktober 691 kes. 7 Oktober lega sikit tapi 489 kes. 8 Oktober 375 kes. 9 Oktober 354 kes. 10 Oktober 374 kes. Tetapi bila datang 11 Oktober 561 kes. 12 Oktober 563 kes. 13 Oktober 660 kes. Dan 14 Oktober 660 kes. Ya, saya akan sambung ni cerita semalam insya-Allah, sabar. Saya nak bagi laporan dulu. Kemudian 15 Oktober 589 kes, 16 Oktober 629 kes dan 17 Oktober 869 kes. Jadi artinya virus corona COVID-19 ini terus meningkat dan pimpinan negara, pemimpin sibuk mengadu domba, mencari populariti, mengejar jawatan. Rakyat terbiak. Ini masalahnya yang sabar malam kadang-kadang saya mengatakan bahawa mereka tidak mahu memikirkan suara rakyat. Bila COVID-19 begini punya banyak, hari ni 869, rakyat dah tak boleh nak buat kerja, tak boleh nak keluar. Abdul Rahim, salam Datuk, Menteri Kesihatan dan 2 timbalan menteri dia dah hilang dari radar. Hilang dari radar lah. Dah tak berani nak buat komen dan sebagainya. Kita khawatir. Ya, saudara Rosli Lendu, apa nak jadi pada negara kita ni? Sedangkan COVID berterusan. Jadi Malaysia ni macam di Amerika. Bila Perdana Menteri, Presiden Amerika sibuk berkempen, maka kes COVID di Amerika berterusan. Sedangkan ini sementara di Malaysia pula berterusan juga naik. Kita mengharapkan agar kita berusahalah untuk mencari jalan supaya dapat kita kekang ataupun kita kurangkan penularan virus corona ini. Okey? Kita bersama-sama melihat, kita carilah perkongsian satu hadis. Iaitu tanda beriman dan dosa. Daripada Zaid bin Salam, dari datuknya berkata, aku mendengar Abu Ummah berkata, seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah itu dosa? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bila sesuatu menggelisahkan hatimu, maka tinggalkan. Orang itu bertanya lagi, apa itu iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila perbuatan buruk yang dilakukan menggelisahkanmu dan amal kebaikan menggembirakanmu, berarti engkau adalah seorang yang mukmin. Hadis riwayat Ahmad yang ke 21,138. Ini merupakan hadis sahih. Jadi pengajarannya, ya, perbuatan dosa itu adalah apabila dilakukan akan menyebabkan hati gelisah. Jika sesuatu yang dilakukan menyebabkan hati tidak senang, segeralah kita jauhi dan kita tinggalkan. Perbuatan yang salah dan mendatangkan dosa, jika dilakukan menyebabkan hati gelisah,
dan perbuatan yang baik yang dilakukan menyebabkan hati kita gembira. Jadi jika kita melakukan perkara dosa dan maksiat, hati kita sentiasa gelisah. Itu bermakna kalau hati kita tidak merasa gelisah, mana artinya kita telah luntur iman kita. Ya, Saudara Raja Kamal dan Raja Bazian, malam ini kita mencerita tentang masalah yang dialami oleh UMNO, politik orang Melayu kita. Dan sebelum itu saya nak bagi tahu bahawa saya dapat kiriman daripada Ibu Pejabat UMNO. Dia kata mesyuarat UMNO yang telah diatur bahawa hari ini hari Sabtu tak ada apa-apa, tetapi 19 bulan hari Isnin, Presiden UMNO, Presiden PAS akan hadir dalam mesyuarat jawatan kuasa pemandu muafakat nasional. Kita mengharapkan dan mereka memperoleh dapatan sesuatu yang baik untuk bangsa kita. Sementara hari Selasa, Majlis Tinggi UMNO direncanakan akan mengadakan mesyuaratnya. Majlis Tinggi, tetapi kali ini dibuat di Pahang, di luar kawasan Kuala Lumpur, mungkin untuk mengelakkan virus corona. Okey. Ya, Saudara Gali, memang nak sambung cerita semalam, sabar dulu. Ni sebab saya melihat ada beberapa Saudara Pito Pitopit, COVID-19 naik meningkat di Sabah pun gara-gara orang politik. Benar. Cerita Tun Hussein tak habis lagi. Siapa Saudara Matran? Ya, saya kalau saya terus begitu, sekarang tak ada cerita lain. Kita kata banyak-banyak cerita sekarang ni. Pertama sekali tentang tular di laman sosial yang disiarkan oleh portal Malaysia Now. Mereka mengadu domba supaya berlaku perpecahan di kalangan warga UMNO, iaitu portal Malaysia Now. Jadi news editor portal ni rupanya setelah dapatan saya, dia adalah Amin Iskandar, pernah bertugas di Malaysia Insight dan merupakan mantan setiausaha akhbar kepada Menteri Pertahanan Mat Sabu. Jadi kalau portal Malaysia Now ini tentulah mereka mirip kepada hala secara politiknya Mat Sabu, dan CEO ketua pengarang kepada Malaysia Now ini adalah Abdar Rahman Koya, iaitu adik kepada Latifah Koya yang pernah bekerja di Free Malaysia Today, Malaysian Insight dan media PAS Harakah. Jadi kerana itu, kalau disiarkan apa-apa pendapatan yang mereka siarkan itu kena dikaji dulu. Sebab sejak semalam dan hari ini, tular di laman media mengatakan Datuk Seri Najib Tun Razak bersama dengan Presiden UMNO telah menghantar surat kepada Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong, kononnya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedangkan itu bukanlah berita yang sahih, itu merupakan berita palsu, dan hari ini Ibu Pejabat UMNO telah pun menafikan. Jadi ini cara mereka untuk mengadu domba supaya berlaku perpecahan dan kegelisahan rakyat. Jadi supaya warga UMNO marah, tiba-tiba Presiden tak nak sokong pula Seri Anwar Ibrahim. Kemudian yang mana yang pengikut-pengikut yang sayang untuk Najib juga marah. Macam mana ni? Jadi itu cara mereka. Dan kita tahu portal ini siapa yang menajanya, siapa di belakang portal news ni. Jadi ada yang mengatakan dia milik Azmin, tapi saya tak ada bukti nyata. Katanya milik menteri yang ada sekarang ni dalam kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Saudara, ini serius sikit. Seandainya suasana politik negara tidak dapat ditenteramkan, dan seandainya pimpinan-pimpinan Tan Sri Muhyiddin tidak mendapat jumlah yang cukup untuk menyokong beliau kekal sebagai Perdana Menteri, seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mencukupi jumlah sokongan, seandainya orang-orang lain juga termasuk daripada Parti PAS tidak mendapat sokongan, maka kedudukan di Parlimen berada dalam keadaan tergantung. Di sinilah Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong akan menimbangkan siapakah yang paling layak untuk diangkat sebagai Perdana Menteri. Ramai orang mengatakan bahawa perlu adanya seorang Perdana Menteri interim. Dia sebenarnya adalah interim government. Apabila keadaan negara dalam keadaan terumbang-ambing,
tak ada parti politik yang mampan untuk dijadikan sebagai taruhan, maka ya, Selamat Rozi saman aja jika mereka yang jelas berniat jahat. Itu kita biarkan pimpinan-pimpinan sama ada Berpas, Datuk Zahid dan Datuk Najib boleh buat saman. Cuma yang saya katakan sepatutnya tak sepatutnya lah istana diseret dalam politik keji. Kenapakah kesucian kemurnian istana negara itu cuba diheret dalam percaturan politik yang begitu kotor? Kita warga bangsa yang cinta damai. Kita anak-anak Melayu yang punya kesetiaan pada Agong. Tak sepatutnya kita merelakan kataan gitu. Ya, ini Manan dia kata KJ yang mulakan promote macam mana tu. Saya tak tahu siapa yang memulakan. Tapi benda ini tular. Okey, tular, ada yang mengatakan dia keluar dalam laman web dalam laman Twitter Datuk Khairi Jamaluddin. Ada yang mengatakan keluar dalam web Datuk Syamuddin. Ya, ada yang kata keluar dalam web yang milik menteri-menteri tertentu. Saya tak boleh nak tuduh siapa yang dulu. Nanti orang kata macam cerita anak bapa Laifrem Piramli. Siapa yang mati dulu? Isteri dulu ke suami mati dulu? Akhirnya rupa-rupa dua-duanya pura-pura. Jadi kalau begini keadaannya, siapa boleh bagi tahu siapakah yang mati dulu, maka saya akan bagi duit 500. Kelang kabut dua-dua yang mengaku mati itu bangun. Inilah politik sekarang ni. Ada kelucuan, tetapi bagi saya, kenapakah istana, kesucian istana ini diseret dalam politik kotor yang mengadu dombakan sesama pemimpin, dan seolah-olah surat itu dituju pada Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Artinya, kalau Agong membuat keputusan nanti, maka mereka akan menuduh bahawa Agong terpengaruh dengan surat tersebut. Ini bahaya ni. Terima kasih Abdul Razi, dia kata HTP YouTube. Rupanya lama ni anak saya dah buat. Kalau tak dapat dalam ini, boleh buka dalam YouTube. Ada HTTPS YouTube pening saya nak tulis tu. Terima kasih Ku Kamal hadir ya. Jadi dalam keadaan begini, sebenarnya kita tak mahu. Kenapa harus diseret? Sekali lagi UMNO diheret dalam kancah politik begitu kotor, dan kali ini melagakan dengan istana. Jadi kita harusnya, rakyat yang cinta damai, seharusnya kita menolak pemimpin yang macam ini, menolak politik yang kotor sebegini. Kerana tak sepatutnya. Soal hari ini terbukti, kalaulah usul undi tidak percaya itu kena pada Tan Sri Muhyiddin, dan terbukti Tan Sri Muhyiddin tidak mempunyai sokongan di kalangan ahli-ahli Dewan. Sebab saya kata sama malam dulu, dia kena berhentilah berlapang dada. Serahkan balik kuasa itu pada Agong, untuk Agong memikirkan sama ada Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong nak melantik yang baru, atau nak memanggil satu pilihan raya umum, ataupun untuk mewujudkan kerajaan Magaran. Dan saya melihat kalau keadaan begini, suka tak suka, maka tentulah Majlis Raja-Raja Melayu akan merasakan yang terbaik, iaitu mewujudkan satu kerajaan campuran ataupun unity yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Ini boleh dikatakan interim. Kerana untuk memanggil pilihan raya dalam keadaan negara diserang sebegitu hebat oleh COVID, tentulah tidak bersesuaian. Nak panggil pilihan raya tak sesuai langsung. Jangan kita letakkan untung nasib atau kesihatan rakyat digadaikan hanya untuk tujuan politik. Saya berkeyakinan Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong tentulah bijak. Bersama dengan Raja-Raja Melayu, tentulah mereka akan meminta supaya diwujudkan satu kerajaan sementara dan melantik seorang di kalangan ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat untuk mengetuai kerajaan itu sebagai interim prime minister. Kerana dah tak ada nak buat apa. Jadi penubuhan kerajaan interim oleh Yang Tuan Agong Al-Sultan Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah adalah pilihan terakhir dan terbaik sebelum baginda mengisahkan darurat. Ini kerana tiada ahli parlimen yang cukup majoriti untuk diangkat sebagai Perdana Menteri. Macam kata pengamal undang-undang Muhammad Hanif Qatari, dia kata sebagai ketua negara
Seri Paduka tidak akan membuat keputusan memihak kepada mana-mana pihak kerana kuasa yang diperuntukkan mengikut perlembagaan persekutuan berada di tangan baginda. Dan ini adalah merupakan sejarah. Hari ini kita masuk sejarah. Negara dilanggar oleh virus corona, sejarah. Negara berada dalam keadaan ekonomi yang menyusut, melonsor, sejarah. Dari segi politiknya juga, ini adalah sejarah. Kerana terdapat 16 usul undi tidak percaya dihantar kepada parlimen oleh di kalangan ahli-ahli parlimen. Tak pernah berlaku sebelum ni. Sejak kita merdeka sehinggalah hari ini belum pernah berlaku seorang Perdana Menteri menghadapi usul undi tidak percaya kepadanya yang sebegitu banyak. Dan tentulah keadaan ini, parlimen tidak mampu fokus untuk kebajikan rakyat. Ini yang kita sedihkan. Sepatutnya parlimen bersidang memikirkan soal rakyat, memikirkan hala tuju negara, memikirkan bagaimana untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat dan negara. Zain Zainon, inilah sejarah wawasan 2020. Saya tahu apa maksud saudara Zain Zainon. Jadi, dalam keadaan negara yang begini, Dewan Rakyat sepatutnya harus memikirkan, membincangkan soal bajet. Yang saban malam saya katakan, apa nak jadi kalau bajet tak dapat dituntaskan kelulusannya, diselesaikan sebelum 25 Disember. Kita cuma ada sekarang ni lebih kurang 1 bulan 15 hari lagi. Tinggal 1 bulan 15 hari, lebih kurang 45 hari saja lagi untuk memastikan bajet negara diluluskan. Jika tidak, menjelang 1 Januari, negara kita ini boleh dianggap sebagai runtuh. Dan jangan lupa, kaki tangan kerajaan tak boleh dibayar gajinya. Wang daripada khazanah negara tidak boleh diambil, tidak boleh digunakan. Wang IMA 10 sen pun tanpa kelulusan parlimen. Jadi, masalah sekarang ni kecoh. Hambanya Tan Sri Muhyiddin telah dilantik oleh Duli Yang Maha tak setuju. Tetapi beliau harus berlapang dada, harus menyedari bahawa pelantikan beliau itu berdasarkan kepada keyakinan Yang Bertuan Agong, yang dia boleh mendapat sokongan majoriti, bukan kehendak agung. Ini dua perkara yang berbeza. Memang negara ini adalah negeri raja. Negara ini demokrasi berperlembagaan. Demokrasi raja berperlembagaan. Apabila hendak dilantik seseorang Perdana Menteri itu, dia kena refer pada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia mempunyai hak mutlak untuk melantik seseorang yang pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli-ahli dewan. Base-nya bukan artinya Agong dah A. Jadi kalau tak dapat orang ni sokongan pun kena pakai juga. Tak betul. Itu bukan. Itu diktator. Itu artinya negara yang fully monarki. Itu sistem macam di Arab. Raja Arab kata, kau lah jadi menteri lah. Kau lah jadi Perdana Menteri, jadilah. Itu full monarki. Monarki sepenuhnya. Kita tidak. Kita adalah Westminster Rule, demokrasi raja berperlembagaan. Artinya, Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong memerintah negara kita ini berasaskan, berpaksikan kepada perlembagaan negara. Dalam perlembagaan menetapkan calon Perdana Menteri hendaklah datang daripada Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong yang pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan daripada di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat. Itu ahli-ahli parlimen yang dipilih melalui proses pilihan raya. Tapi kalau dia terbukti tidak mendapat sokongan daripada ahli-ahli parlimen, maka dia sendiri sepatutnya kena berhenti. Tak payahlah tunggu sampai orang buat usul ni tak percaya. Ini kalangan menteri-menteri ni kadang-kadang bila orang kata menteri cahaya mereka marah. Sepatutnya kalangan menteri ni nasihatlah dia. Yang Muhammad Tan Sri nampak gaya sekarang ni ada 16 usul ni. So the best thing, tak apalah. Tak masalahnya kerana menteri-menteri ni takut
Kalau Perdana Menteri turun, maka jawatan mereka juga tak ada. Maka mereka bukan lagi menjadi anggota jemaah menteri. Ini masalah yang berada di negara kita ini apabila menteri-menteri meletakkan kepentingan mereka. Kalau mereka gentleman, kalau mereka mengamalkan sistem demokrasi yang sebenar-benarnya, benda tak berlaku. Saudara Matthew, I think the first is focus about COVID. How to stop it? Because today at 800. Betul, saya bersetuju. Tapi macam mana kalau Perdana Menteri tidak diyakini? We have to solve this problem. Sepatutnya Tan Sri Muhyiddin sekarang ni beri laluan. Janganlah mempertahankan. Jadi kalangan ahli jemaah kabinet iaitu, janganlah, nak mudik, jangan risau Tan Sri. Kita boleh buat begitu, kita boleh buat begini. Orang ni boleh sokong, kita boleh dapat sokongan begini. Dia kena rasa pada diri sendiri. Orang kata tengok cermin lah. Cermin ni ada banyak. Ada cermin mengejek. Kadang-kadang you nampak dia kurus, sedangkan you gerompol. Kadang-kadang you nampak gemuk, sedangkan you kurus. Jadi lihatlah cermin yang nyata, yang jelas. Sama ada you benar-benar dapat sokongan rakyat satu dan ahli parlimen. Sebab anggota, dia ada lawmaker, mereka adalah pembuat dasar, pembuat undang-undang. Ahli-ahli Dewan Rakyat itu dipilih oleh rakyat. Dan mereka juga hendaklah melaksanakan amanah yang diberikan oleh rakyat. Saudara asli betul, sampai guna institusi raja. Ini melampau. Kenapa diganggu? Sebab kita ada raja ni sepatut mulia. Kenapa diganggu gugat institusi kerajaan, institusi istana? Tak sepatutnya. Jadi bagi saya, pandangan saya secara peribadi, Tan Sri Muhyiddin, saya tak ada personal, tak ada permusuhan peribadi, tidak. Saya merasakan sudah sampai masanya Tan Sri Muhyiddin ambil keputusan. Jangan malukan raja. Pergi menghadap agung, tuanku, Patik tak dapat sokongan majoriti di kalangan ahli parlimen. I'm trying my very best. Saya dah cuba untuk melaksanakan apa saja titah tuanku. Tapi ternyata Patik tidak mendapat sokongan. Sekarang ni dah ada 16 usul undi tak percaya. Ataupun kalau dia kata kalau begitu keadaannya tuanku, biarlah parlimen decide. Dan sebagaimana yang dihantar surat oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah, jangan ada sebarang usaha untuk menafikan usul undi tidak percaya ini tidak dibawa ataupun tidak dibahaskan di Dewan Rakyat. Ini jadi speaker pun jangan bersekongkol dengan Perdana Menteri. Kalau mengikut dari jawapan speaker surat daripada Yang Berhormat Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, dia macam nak pelari diri. Dia kata urusan kerajaan diutamakan. Kalau Yang Berhormat Mulia Tan Sri Tengku nak juga berundinglah dengan menteri di Jabatan Perdana Menteri yang jaga haiwan undang-undang dan parlimen, iaitu Datuk Taqiyuddin. Macam mana ni? You kena memutuskanlah. Saudara saya Zainal berundurlah dengan cara kita rakyat akan lebih berterima kasih. Kita menghormati Tan Sri Muhyiddin yang menjadi Perdana Menteri, walaupun seketika ada baiknya juga, bukan tak ada. Tapi terbukti sekarang dah tak ada keyakinan. Enough is enough. Jangan dibiarkan keadaan ini berlarutan. Sebab rakyat tengah tenat. Rakyat tengah sakit. Supaya datang orang lain yang mungkin ada fresh idea dan sebagainya yang akan disokong. Om Syed, kalau bagi Azmin jadi PM okey ke? Alamak. Ke kanan boleh, ke kiri boleh, ke depan boleh, ke belakang pun boleh, atas boleh, bawah pun boleh. Bagi saya, ya Allah, janganlah kita. So, sekarang ni institusi Perdana Menteri dah jadi bahan lawak. Institusi Presiden ataupun Perdana Menteri jadi bahan ketawa kepada negara luar. Tak habis-habis. Still never ending story. Puncanya di mana? Kerana partinya tidak mempunyai sokongan yang kukuh. Tapi mereka menuduh UMNO. Saya beritahu ya, ahli parlimen UMNO 39 orang, sedangkan ahli parlimen PBM 31 orang. Menteri UMNO cuma ada 9 orang, menteri 2 13 orang. Menteri Kanan UMNO punya seorang. Parti Perubatan Bersatu ada 2 orang. Timbalan menteri daripada UMNO 8 orang. Parti Perubatan Bersatu ada 15 orang. Jadi akhirnya bila mereka tak mampu, mereka tuduh UMNO yang gila kuasa. Mereka tuduh UMNO tamak. Saya hairan kenapa UMNO jadikan kambing hitam.
You cannot rule the countries. You tak boleh mentadbir dengan baik. Berhentilah dengan baik. Jangan salahkan UMNO. Ini semua kerja UMNO. UMNO tak ada. Macam saya nyatakan semalam, tak ada langsung berdetik. Apa yang berlaku yang saya nyatakan, berkali-kali saya katakan. Silapnya di mana? Memanglah Saudara Rosli Lendu, tempat dah sedap betul. Inilah masalahnya bila mereka meletakkan kepentingan diri mengatasi kepentingan rakyat. Rakyat dahagakan kepimpinan yang boleh membawa negara ini keluar dari masalah. Saya 2 malam lepas saya tengok ni CNN. Ni berwawancara dengan Perdana Menteri daripada Norway. Walaupun dunia di belah barat dijengah oleh virus corona, tapi Norway mampu mengekang. Apa berlaku di Brunei? Tak ada laporan. Kerana negara itu ditadbir dengan baik. Saudara Walid, kalau kita ke arah untuk mageran, lebih baik UMNO tarik diri dari PN. Selesai masalah. Saya rasa mungkinlah pimpinan UMNO, majlis tingginya merasakan bahawa sudah sampai masanya. Artinya kita menyokong benda tak betul. Pimpinan UMNO merasakan bahawa selama ini sokongan UMNO bukan pada tempat. Jadi sebab itulah keputusan Biro Politik mengambil keputusan tarik sokongan. Bukan kerana khianat, bukan kerana benci, bukan kerana tamak kuasa, semata-mata kerana melihat ketidakmampuan Parti Pribumi Bersatu untuk mentadbir negara. Memang tak mampu pun, sebab apa pun masalah yang ada pada hari ini dicetuskan oleh mereka. PPBM adalah juara yang mahu menjatuhkan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Mereka menumpang di bawah payung Parti Keadilan. Walau bagaimanapun mereka cuma dapat, kalau ikut sejarahnya, cuma 13 kursi saja. Tapi mereka merasakan mereka lah seharusnya menjadi juara mentadbir negara ini. Dan berlakulah kemelut perebutan kuasa. Akhirnya saling khianat mengkhianati. Akhirnya saling mungkir janji. Kalau mereka mungkir janji, artinya mereka mengamalkan politik munafik. Jadi bila perjanjiannya, kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri dalam tempoh 2 tahun, tak berlaku benda begitu, datang kemelut. Kemudian wujud pula pengkhianatan yang dikatakan langkah Sheraton. Dan daripada Parti Pribumi Bersatu yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir pula disingkirkan dengan menggunakan pelbagai akta. Sedangkan Dr. Mahathir adalah pengasas parti tersebut bersama dengan Tan Sri Muhyiddin. Bila beliau disingkirkan, Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri terbukti pada awal. Saya ingat lagi, saya bercakap dulu masa mula-mula dia bagi pengumuman, saya ini bukanlah Perdana Menteri rakyat. Okey, dia buat pengumuman, prihatin rakyat, bantuan dan sebagainya. Lepas seminggu saya merasakan, saya kata tak akan jadi. Kerana cara penyampaian bantuan prihatin rakyat itu tak sebegitu. Saya kata tunggulah. Hadirnya bulan September nanti, rakyat akan menyumpah. Rakyat akan mengemburkan sumpah serah kepada Perdana Menteri. Kerana cara tak betul. Amran Mat Said, UMNO perlu keluar dari bersama dengan PPBM. Ini sewajarnya. Sepatutnya. Sebab saya kata mengundang PBM ini adalah mengundang ular berbisa untuk berada dalam kelambu kita. Kalau itu keadaannya, tunggulah masanya kamu akan dipatuk oleh ular berbisa itu. Surah Ahmad Jeffrey Zakaria, ikut rasa binasa, ikut nafsu lesu, ikut hati mati. Itulah PBM. Kerana ahli-ahli anggota PBM ni mereka sombong. Mereka mengatakan mereka lah segala-galanya. Bila ada keluar mengatakan UMNO kena berterima kasih. Ni satu benda yang pelik. Bila saya dengar kata, memanglah marah tu marahlah, kita warga UMNO ni marahlah. Tapi saya kata pelik, tak sedar diri ke dia orang ni. Bercakap tidak berpijak bumi nyata. Abdul Hamid pula, Tan Sri Muhyiddin berundur sajalah. Sepatutnya begitu. Dan bila ahli PBM mengatakan bahawa UMNO kena berterima kasih kerana adanya Parti Pribumi Bersatu, orang UMNO ni dapatlah balik jawatan menteri. UMNO dapat kuasa balik. Masa bila UMNO dapat kuasa?
Kita berkongsi sepatutnya. Bila berkongsi itu sepatutnya dibincangkan bersama. Ini tidak. Banyak perbincangan menyentuh soal dasar, UMNO diketepikan. Pimpinan UMNO dinafikan. Malahan usaha untuk mengheret lepas satu pimpinan UMNO dengan tuduhan berpilih di mahkamah. Mereka lakukan. Tidak lain dan tidak bukan matlamatnya nak matikan UMNO. Jadi kemudian diadu dombakan dalam kepimpinan UMNO. Inilah masalahnya. Sebab itu saya hari ini berasa lega sedikit bila saya melihat Presiden UMNO melakukan kunjungan hormat. Melakukan kunjungan hormat ke pejabat PAS untuk berbincang bersama-sama dengan Tuan Guru Haji Hadi. So jadi menurut Tuan Guru Haji Hadi dalam pertemuan tersebut beliau mahu mengukuhkan muafakat nasional. Saya lapang dada. Kemudian apa kata Tuan Guru Haji Hadi? Menurut Tuan Guru Haji, dia kata UMNO dan PAS. Itu kenyataan Tuan Guru ya. Ahli-ahli PAS kena dengar betul-betul. UMNO dan PAS adalah tunjang kekuatan orang Melayu Islam. Dan kita kena pastikan tunjang ini terus diperkuatkan demi rakyat dan ummah. Ini jelas. Dia tak kata Perikatan Nasional itu tunjang. Tak, dia kata UMNO dan PAS. Jadi sewajarnya warga UMNO menghayati kenyataan tersebut dan warga PAS. Kalau mereka benar-benar walak dengan kepimpinan mereka. UMNO dan PAS adalah tunjang kekuatan bangsa kita. Jadi Kasim Patalon, itulah orang-orang UMNO 2-3 hari lepas bukan main lagi kutuk PAS. Saya tak dengar orang UMNO kutuk PAS. Saudara, jangan saudara menjadi RBA untuk mengadu domba. Belum ada lagi kenyataan daripada pimpinan UMNO mengutuk warga PAS. Cuma saya menzahirkan bila melihat adanya pimpinan dalam PAS yang sudah tersasar. Kita warga UMNO kalau pemimpin kita tak betul, linyai kita ni. Sedangkan surat yang ternyata palsu ditandatangani oleh Datuk Sri Zahid Hamidi dan Datuk Sri Najib sepanjang semalam dan hari ini lunyai Presiden kena balun oleh warga UMNO. Lunyai. Dan bila kita lihat pimpinan PAS khususnya Datuk Taqiyuddin yang begitu beria-ia mahu mempertahankan Kerajaan Perikatan Nasional, dan kita rasa kecewa. Dan kita juga ada daripada UMNO, iaitu Tan Sri Anwar Musa yang menjadi Setiausaha Barisan Nasional yang dilihat cuba mempertahankan PBBM, Parti Perubatan Bersatu. Lunyai juga kena balon. Saya sendiri balon 3-4 malam lepas. Jadi kalau saudara menuduh mengatakan orang UMNO kutuk PAS, itu tak betul. Kita berlapang dada, kita melihat percantuman UMNO dengan PAS ini boleh menyelesaikan banyak masalah. Banyak masalah. Tapi mereka tidak suka. Sebab mereka melihat, sebab saya katakan, apabila wujudnya muafakat nasional ini merupakan mimpi ngeri. Kehadiran muafakat nasional adalah mimpi ngeri bagi Parti Perubumi Bersatu Malaysia, PBBM. Dan mereka tahu dengan adanya muafakat nasional ini, UMNO dengan PAS untuk masuk ke gelanggang bila ada pilihan raya umum, kalash. Tidak mungkin mereka boleh mencapai kemenangan. Itu berdasarkan atas kertas. Hukum Tuhan jangan kita nafikan. Kalau ikut hukum alam, muafakat nasional mampu untuk mempertahankan kemenangan dan kegemilangan berpolitik. Malahan saya katakan, kalau benar-benar muafakat nasional ini dapat dikukuhkan, hanya UMNO dan PAS. Jangan kita undang orang lain. Saya nak bagi tahu daripada Perlis sampailah ke Johor, dua parti ini atas nama muafakat nasional mampu untuk mencapai kejayaan yang cukup gemilang.
lebih hebat daripada Barisan Nasional dahulu, lebih hebat daripada Parti Perikatan dahulu, dan mampu kita mewujudkan kerajaan muafakat nasional. Ini kerajaan Perikatan Nasional ni satu kerajaan yang longgar, yang tak menentu. Nak kata Perikatan Nasional macam mana, berapa kursi kamu dapat dalam pilihan raya dulu. PBM 13 kursi dan 36 kursi. Yang pengkhianat daripada UMNO 17 kursi. Pengkhianat daripada keadilan 11 kursi. Jadi kedudukan kursi itu adalah terlalu goyah. Umpamakan satu kursi yang dah patah kakinya, tinggal tiga kaki saja, tunggu masa untuk jatuh terlingkup. Tapi kalau kita mewujudkan kerajaan muafakat nasional kali ini, UMNO dan PAS, kegemilangan itu insya-Allah atas kertas, ya, saya tidak mahu mendahului kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Perlis 100%. Kanga pun yang dimenangi oleh Parti Keadilan juga boleh dimenangi oleh Muafakat Nasional. Kedah sama. Kursi Kuala Kedah, kursi Mahfuz Omar sama, habis. Di Perak semua yang dimenang oleh PAN juga habis. Malahan di Pulau Pinang, yang mana kursi-kursi yang ditandingi, yang dimenangi oleh DAP, yang dimenangi oleh Parti Keadilan juga boleh dimenangi kalau atas kursi, atas kertas. Ini yang saya katakan, kehadiran Muafakat Nasional merupakan mimpi ngeri kepada mereka yang berada dalam Parti Peribumi Bersatu. Tan Sri Muhyiddin pun dia tahulah kali ini dia pun kena ditelan oleh arus. Hamzah Zaduddin minta maaf, bye-bye. Azmin Ali, silalah berterusan dengan semburit anda. Ini Zuradah Kamarudin, bye-bye. Sentara, bye-bye. Boleh katakan daripada Perlis sampai ke Johor. Malahan di Sabah juga kita boleh menang. Di Sarawak ni dia lain sikit. Jadi dalam keadaan begini, saya mengharapkan pertama-tama sekali, kalaulah benar Duli Yang Maha Pertuan Agong bersetuju untuk mewujudkan satu kerajaan yang dianggap sebagai kerajaan sementara. Jadi kalau sementara itu interim lah. Dan melantik seseorang untuk menjadi Perdana Menteri yang sifatnya interim, silakanlah. The country comes first. Roslan Hussein sebenarnya UMNO terdesak. Bila masa UMNO terdesak, Saudara Roslan? UMNO tidak pernah terdesak. Bila kita kalah itu hari dalam pilihan raya, bukan kita kalah. UMNO tak kalah kalau dibandingkan dengan parti-parti yang lain. Sebab kumpulan kita tak dapat membentuk kerajaan. Okeylah kita kalah. Kita pelapang dada, kita jadi pembangkang yang baik. UMNO tak pernah terdesak. Jangan cuba-cuba mengatakan kita terdesak. Kita redha. Malahan kita memperbaiki diri kita. Kita memberi khidmat. Kita melihat di mana kesilapan kita. Kita mengkaji mana pemimpin tak boleh pakai. Jadi jangan saudara nak tuduh UMNO terdesak. UMNO tak pernah terdesak. Jadi jangan melemparkan tuduhan sebegitu. Ya, yang terdesak Saudara Roslan, betul. Mereka bukan lagi terdesak. Mereka sudah merasakan kehilangan. Keenakan menjadi menteri di anjung kuasa Seri Perdana itu semakin meluntur, semakin mengelunsur. Tunggu waktu saja untuk jatuh. Mak kilau, aku pun pening dengan UMNO. Dengan UMNO ni duk kalut berpecah, tapi ada hati nak menang. Dia tak ada perpecahan. Yang berpecah pimpinan. UMNO tak pecah. UMNO akan umbi intact. Sebab itu saya katakan, jangan you tuduh UMNO. Parti Peribumi Bersatu, buktikan saudara ada ahli. Yang akan memenangkan dalam pilihan raya adalah keahlian dan rakyat. Buktikan rakyat bersama dengan PBM. Adakah rakyat menyahut seruan Parti Peribumi Bersatu? Tak ada. UMNO ready. Malahan keadaan kita bertambah. Anak muda sudah balik kembali kepada kita. Program-program yang diatur, cuma sekarang ni musim Covid tak boleh nak buat apa. Aisyah BP memang terdesak kena menyamun. Itu mereka yang menyamun. Mereka menyamun, bukan tak menyamun. Mereka juga mendapat laba yang besar. Sebab itu mereka takut. Mereka takut akan hadirnya kebangkitan rakyat. Kasih Patlan dah mula sombong kembali. Bukan sombong.
Tidak, semua ini saya menceritakan realiti. Realitinya apabila UMNO dan PAS wujudkan muafakat nasional atas kertas. Kalau saya sombong, saya kata pasti menang. Tidak. Saya kata atas kertas, bukan menyanggah hukum Allah SWT, insya-Allah boleh menang. Yang terdesak tu anak itu satu hal lagi. Itu parti-parti keadilan yang berada dalam gerombolan PBBM. Jangan lupa mereka dalam kumpulan sana. Parti Pribumi, Parti DAP, Parti Keadilan, Parti PAN. Sekarang ni nak dilampiaskan seolah-olah kita pula dengan Anwar Ibrahim. Itu yang timbul surat apa semua mengatakan kita menyokong dengan Agong apa semua tu. Tujuannya matlamatnya untuk mengkucak-kacirkan rakyat supaya rakyat benci pada UMNO pula. Sampai begitu sekali UMNO nakkan kuasa, maka sokonglah orang ni. Tak ada. Ketetapan Majlis Tinggi jelas. Ketetapan Muafakat Nasional jelas. Kita tidak mahu adanya mana-mana parti yang ada asosiasi dengan DAP dan Parti Keadilan. Full stop. Jadi artinya PBM sedar dirilah. Nah, soalnya saudara kata Najib menyamun itu biarkan hukuman Tuhan, hukuman mahkamah. Tapi jangan saudara kata UMNO. Kalau kita nak pergi mengatakan orang ni menyamun, apa parti itu? Habis Tasimuddin? Suci. Kumpulan daripada Parti Keadilan, suci. Kumpulan daripada Bini PAN, suci. Sekarang sudah mula ni. Kita bongkar satu persatu. Sebenarnya rakyat apa ni, saudara Ahmad Razwan Masri, sebenarnya rakyat dah fed up dengan politik UMNO. Masih ego, asyik salahkan kerajaan sekarang. Halo, brother. Sebab MP-MP UMNO dengki dengan jawatan menteri. Halo, brother, selamat Ridwan. Minta maaf lah. Janganlah buat tuduhan begitu. Rakyat tak fed up. Rakyat tak fed up dengan UMNO. Dan pemimpin UMNO tak ada tamak. Kalau saudara tamak, kenapa kita diam? Lantiklah siapa pun kerajaan kamu. Sehingga saat ini tidak ada sekeping nota pun yang dihantar oleh Presiden UMNO mewakili pimpinan UMNO minta tuntutan kursi ni. Tak ada. Saudara kena ingat, Saudara Ahmad Razwan, kita bersetuju parti PBM dengan 6 kerusi saja okeylah jadi Perdana Menteri. Kenapa nak marah pada UMNO? Kalau UMNO tu kemaruk nakkan kuasa, kita dah tuntut dah. Tanda kita tak mau. Tak ada. Sejak kita bersama-sama dengan pimpinan PAS, kita berada dalam muafakat nasional, segala-galanya kita tamatkan dalam permuafakatan. Yang takutnya adalah PBBM. Mereka memecah belahkan permuafakatan kita. Mereka melihat muafakat UMNO dan PAS adalah satu mimpi ngeri. Itu sebenarnya. Saudara kata tolak Zahir lah, tolak. Itu saudara, itu soal individu. Itu soal individu. Jangan saudara rangkumkan. Bila kita nak bercakap soal kepartian, kita bercakap soal parti. Bila kita bercakap soal pimpinan, kita bercakap soal pimpinan. Sebab pemimpin itu bukan maksum. Pemimpin itu tak lari daripada melakukan kesilapan. Kita tengoklah pula degree ataupun sejauh mana kesilapan dilakukan. Dan kita ada rule of law. Kita ada mahkamah. Sehingga saat ini kita tak ada question pun. Belum pernah ahli UMNO yang memberontak. Berbeza dengan kalau kita tengok Parti Keadilan Rakyat. Betul lah bila adanya politiking dan sebagainya, tapi mereka pergi ke jalanan bila sesuatu berlaku pada pimpinan mereka. UMNO mantan presidennya kena 72 tahun. Kita okey, kita relax, tunggu. Biarlah mahkamah menyelesaikan. Ikutlah cara betul-betul. Presiden UMNO hari ini masih lagi bergelut di mahkamah. Bukan saya nak membela, tidak. Tak ada. Tidak pula kita menghantar utusan, rombongan, minta supaya diberi keampunan. Tak ada. Daripada dulu lagi, waktu UMNO diwujudkan, sejarahnya, belum pernah pimpinan UMNO yang diseret ke mahkamah yang kita memberontak. Saya baca sejarah. Saya akan pergi ke sejarah lagi nanti. Ada ini kes macam Allahyarham Datuk Arun, pemimpin Ketua Pergerakan Pemuda, jiwa Melayu. Beliau diinayakan
oleh kumpulan-kumpulan Marxis komunis yang mengelilingi almarhum Tun Razak waktu itu. Akhirnya berada almarhum Datuk Harun Idris di penjara. Apa jadi? UMNO tak memberontak. Berlapang dada, okey, tunggu. Itu keadaannya. Macam mana saudara menuduh pada UMNO yang sebegitu? Jadi bagi kita, kalaulah seorang pemimpin itu terbukti salah, teruskanlah mahkamah, tak ada masalah. Tapi kalau dia dibersihkan oleh mahkamah, jangan pula kita terus dengan persepsi kita, ada benda-benda. Tak ada. Terus kita, kalau seorang itu dia tak bersalah, kalau mahkamah membuat keputusan tak bersalah, saudara nak jatuhkan hukum juga. Saudara ke yang rule of law atau saudara rule of the jungle? Kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat pengampunan, senyum, tak ada masalah. Ada kita persalahkan, walaupun cara mendapat pengampunan itu tidak melalui majlis pengampunan. Tak adalah nak bertanding lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri, okeylah kalau you ramai. Tak ada kita nak singgung, tak ada. Yang menjadi masalahnya dalam parti keadilan sendiri. Mereka yang mengkhianati beliau. Saya bukan nak membela, tidak. Janji tidak ditepati. Dan ni saya nak masuk bab ketiga ke yang keempat. Ini cerita sebenarnya apa yang berlaku. Hari ini bila orang bersebut saja kerajaan interim, banyak orang fokus pada yang Muhammad Mulya Tengku Razali. Kerana hari ini suka tak suka, saudara kena terima hakikat. Terima hakikat. Kita tidak punya lagi pemimpin yang ternyata bersih. Walaupun beliau diaju dengan pelbagaian. Semalam saya dah cerita, kemarin saya dah cerita, bahawa beliau merupakan ancaman daripada dunia barat. Orang barat memang benci pada Tengku Razali. Dan kita pula ni sekarang ni terperangkap untuk mengikut rentak. Saya dah cakapkan bahawa dendam The Seven Sisters. Seven Sisters ni adalah mereka yang menguasai 7 syarikat dunia terbesar. Okay, dendam mereka pada Tengku Razali tak padam. Selagi mereka tak dapat ambil Petronas, selagi hasil minyak bumi kita ini tak dapat mereka miliki secara tuntas, mereka akan lakukan apa saja. Dan dendam mereka pada Tengku Razali Hamzah. Selagi mereka tidak boleh memutuskan hubungan diplomatik yang terjalin antara Malaysia dengan Parti Komunis Cina, mereka golongan daripada Marxist Komunis Rusia tidak akan berdendam diri. Selagi Tengku Razali tidak bersedia untuk menyertai kumpulan Freemason, selagi itu mereka berdendam. Dan mereka akan mencari jalan untuk mencari kebagaian untuk menghitamkan wajah yang putih itu. Saudara tahu, dalam keadaan sekarang ini, namakan saya. Mari kita berfikir secara matang, siapa yang boleh memperbaiki keadaan ekonomi. Of course, jangan kita mendahului kuasa Allah SWT. Kun fayakun itu kehendak Tuhan. Tetapi dari segi usaha, kalau kamu tidak mau merubah nasib kamu, macam mana kamu hanya dengan berdoa saja? Setiap hari depan TV kita berdoa, janganlah ada COVID, sedangkan usaha tidak lakukan. Apa berlaku? Kita berdoa sambil berusaha dan mengikut daripada sejarahnya. Kita kena tengok juga pada sejarah. Mengikut pada sejarah, yang kita bolehlah harapkan adalah yang kada tinggal sekarang ni, yang Muhammad Mulya Tengku Razali Hamzah. Yang selama ini beliau dinafikan kerana mengikut acuan barat. Jangan lupa negara kita ni bila selepas saja merdeka, kepelbagaian agen-agen komunis lah, agen daripada CIA lah, agen daripada komunis Marxist, komunis berkumpul di Kuala Lumpur nak cari jalan macam mana nak menawan semenanjung emas. Segala simpatalan Kuli lagi lama in waiting PM. Dia bukan soal PM in waiting, tidak. Dia bersedia, siapa nak minta pandangan dia cerita. Sebab itu kadang-kadang bila ada majlis dia untuk memperbaiki ekonomi, dia cerita. Dia tak ada seorang yang tidak ada kedekut ilmu ni. Dan hari ini jangan kita cerca beliau.
kalau kita mengharapkan sentuhannya untuk memperbaiki Petronas. Saudara kena tahu Petronas sekarang ni sudah hancur. Dah teruk. Kita rugi besar, berbilion kita rugi melalui pelaburan Petronas di Kanada. Ratusan bilion kita rugi di Amerika apabila konon-kononnya nak mencari shale oil. Shale oil ini adalah minyak di antara bawah-bawah batu tu. Bilion. Ada pula usaha-usaha, saya tak mau menamakan siapa lah sebab keadaannya begitu, nak mengambil alih Petronas untuk diprivatisekan. Saudara tahulah siapa pakar privatisasi ni, untuk diswastakan. Petronas pun nak diswastakan, syarikat cari gali dan sebagainya. Jadi angsa emas, angsa yang melahirkan telur-telur emas ini mau diambil, ditangkap dan dilapah dagingnya. Ini yang sedang berlaku. Dan orang yang tahu selok-belok tentang Petronas ni, dia bawa mulai tegur yang masih Allah panjangkan usianya. Kenapa kita tak berlapang dada, kita memberi sokongan? Dia bukan nak kejar jawatan Perdana Menteri, tidak. Cuma bila Tan Sri Muhyiddin nak lantik dia sebagai pengurusi penasihat, sebagai penasihat di Petronas, dia tak boleh lah kerana jawatan itu bergaji. Kalau dia bergaji, maka dia kena berhenti sebagai ahli parlimen. Ini orang dia Tengku Razali ni, dia ikut law. Saya masih lagi nak menjadi wakil rakyat. Saya masih jadi ahli parlimen. Saya mengangkat sumpah. Saya tertakluk pada prosiding-prosiding yang ada di parlimen. Sebab itu tak boleh terima. Baca balik surat dia tu, penjelasan dia pada speaker. Walaupun Tan Sri Muhyiddin nak sogok nak dapat sokongan, dia tak nak. Tapi sepatutnya panggillah, tubuhkan satu council ekonomi. Macam zaman Tun Razak dulu, ada dia punya Council of Economics. Masa itu Tun Ismail Ali ada, Tan Sri Moha ada, Tengku Razali ada. Dan dipanggil tanpa memikir soal bangsa. Raja Ratnam ada, India, Melayu, Cina. Okey, dipikirkan yang terbaik. Maka kita mendapat nikmatnya sehingga hari ini. Walaupun hari ini memanglah terasa susah sikit lah, tetapi nikmatnya terasa hari ini. Jalan raya terbentang luas, bangunan mencakar langit kita dah ada, dulu tak ada. Jadi jangan kita konyokkan dia. Saya melihat sebagaimana saya janji, yang bermakna Tengku Razali ni sebenarnya dia tak kisah. Dia bila dia berkawan, walaupun dia ditipu. Saudara, dia tengok gambar tu, Tengku Razali dengan Dr. Mahathir sedang mencari jalan untuk merampas kuasa, menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak. Dia hubungannya dengan Dr. Mahathir ini lama. Walaupun dia ditipu. Saudara kena ingat, apabila saja Tun Hussein On, nak cerita sambung semalam. Apabila saja Tun Hussein On berhasrat untuk meletak jawatan, pada waktu itu Tun Hussein On tak mau melantik Dr. Mahathir. Sebab itu adalah timbalan dia. Dia tahu perangai macam mana. Dia kata, I don't trust him. I want you, Lee. Dia kata, pertama sekali saya bujak. I'm still young. Dan I'm still bachelor masa itu. So, you teruskanlah bagi pada Dr. Mahathir, I will support him. Maka dia adakan pertemuan 6 mata. Pertemuan 6 mata, Allahyarham Tun Hussein On, Tun Dr. Mahathir dengan Tengku Razali. Akhirnya dicapai ketersepakat bahawa Dr. Mahathir akan mengambil alih jawatan sebagai Perdana Menteri dan Tun Hussein On minta supaya Tengku Razali dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Okey, berlakulah peralihan kuasa. Bila berlaku peralihan kuasa begitu, sebulan tak berlaku, 2 bulan tak berlaku. Masuk bulan ketiga, macam saya katakan semalam, maka Dr. Mahathir panggil Tengku Razali. Dia kata, Lee, I think the best, kerana parti menguasai kerajaan, UMNO yang menentukan, biarlah UMNO menentukan siapa calon terbaik untuk jawatan timbalan Perdana Menteri. Tengku Razali kata, okey, tak ada masalah. Kalau you rasa you layak, you umumkan you bertanding. Maka Tengku Razali besoknya buat kenyataan akhbar, menawarkan diri bertanding jawatan timbalan Perdana Menteri. Ni 2 sahabat ni. 2 sahabat yang berkawan begitu lama. Dr. Mahathir masa tak ada jawatan apa semua, datang ke Kuala Lumpur, tak cukup duit apa semua, okey lah, tak ada masalah. Dan beliau menganggap macam Dr. Siti Asmah tu macam kakak dia sendiri. Ini hubungan keluarga.
Dan Dr. Mahathir kata, okey lah, I will support you lah. Tapi dalam diam, dia telefon Musa Hitam. Boleh tanya Tun Musa Hitam. Sebab tu semalam saya kata, siapa yang ada kat Ipoh boleh tanya dengan Datuk Anwar Zaini. Datuk Anwar Zaini adalah sulit kanan kepada Tun Musa Hitam. Jadi, dua sahabat ni, mula-mula persahabatan dia dengan Tun Dr. Mahathir, persahabatan dia dengan Tun Musa Hitam. Jadi, bila Tun Dr. Razali menawarkan diri nak bertanding, tiba-tiba Musa Hitam telefon dia, Lee, I dengar you menawar diri bertanding Timbalan Presiden. Dia kata, yes. Kalau I nak bertanding macam mana? Alah Musa, the more the merrier lah. Itu ayat dia. Tengku Razali ikhlas. Bertanding lah. Maka diumumkanlah ada pertandingan jawatan Timbalan Presiden. Di sinilah, tapi orang dah tak ada, dua-dua dah tak ada. Satu Allahyarham Tan Sri Megat Junid, satu lagi semalam dah meninggal. Apa ini sisa politiknya. Dan mereka menyokong Musa Hitam. Kerana merasakan kalau Tengku Razali naik, segala percaturan politik yang tempang ni tidak terlaksana because dia straightforward. Kerana master dalam politik dia adalah Tun Dr. Ismail. Saya bertanya dengan dia, patut nak tanyalah, siapa guru politik sebenarnya? Adakah Tun Razak? Dia kata, no. Dia kata, Razak ni punya close friend to my father. My master in politik is Tun Dr. Ismail. Saudara tahu, Tun Dr. Ismail ni satu pemimpin yang tegas, yang lurus. No hanky-panky. Nak buat bangunan UMNO pun, kalau nak ambil tanah kerajaan, dia kata, aku tangkap. Itu Tun Dr. Ismail. Kita sebagai parti pemerintah, kita tak boleh ambil hak rakyat. Kita nak buat, kita buat sendiri. Itulah akhirnya bangunan UMNO tu tanah yang bermakna oleh Tengku Razali Hamzah. Ini musyarat diadakan. Ini saya cerita sikit, keluar sikit daripada pertandingan tu. Cerita pasal bangunan UMNO yang tersergam sekarang ni, Putra World Trade Center, yang hebat seantero dunia tahu, PWTC. Ya? Jadi ceritanya peristiwa itu berlaku di bangunan UMNO lama. UMNO lama terletak di Jalan Tengku Abdul Rahman, berhampiran dengan dulu Pustaka Antara. Sekarang ni ada bank Muamalat maksud saya. Di situ ada satu bank berhampiran dengan restoran Waspada. Jalan Tengku Abdul Rahman tu, dekat dengan restoran Kudu apa. Ada pula ada restoran Minang. Dicokit. Diadakan mesyuarat. Setiausaha waktu itu Allahyarham Datuk Snu. Mereka menyatakan bahawa Snu bagi tahu, dia kata Tun, mesyuarat itu dipengerusikan oleh Tun Dr. Ismail. Tengku Razali hadir sebagai menari. Ini cerita benar ni. Jadi adalah jawatan kuasanya macam unit pengurusan UMNO lah. Mesyuarat pengurusan UMNO dipengerusikan oleh Tun Dr. Ismail. Jadi Allahyarham Datuk Snu kata kabarnya MCA sedang berusaha untuk membangunkan satu bangunan setinggi 28 tingkat. Sekarang ni MCA. So ramailah ahli jawatan kepengurusan kata kalau boleh, dia kata sepatutnya kita sebagai dominan pada kerajaan hari ini, sepatutnya kita mesti ada bangunan lebih tinggi. Ya. Betul juga. Sekarang ni bangunan UMNO sekarang 3 tingkat je. Sekarang ni ibu pejabat UMNO sekarang ni jadi ibu pejabat UMNO Veteran Malaysia. Di Jalan Tengku Abdul Rahman. So, bincang, sampailah satu persetujuan bahawa UMNO harus memiliki bangunan lebih tinggi daripada tingkat 28, iaitu milik MCA. Orang Melayu ni Muslim style. Mana boleh? Tun Dr. Ismail kata, boleh. Kita akan bangunkan. So, mulalah memikir mana nak cari tanah. Ada orang kata kita buat kat Jalan Tengku Abdul Rahman, ada yang kata kita buat dekat dengan Jalan Lampang, ada yang kata kita buat dekat Dewan Bahasa, yang masih ada lagi tanah-tanah kerajaan dekat bangunan Jalan Datuk On. Tun Dr. Ismail kata, whoever apply government land, I will arrest. Dia masa itu Menteri Dalam Negeri. Semua terkejut. Kenapa Tun Dr. Ismail kata, kita sebagai pemerintah tak boleh ambil walau seinci pun tanah rakyat. Tu cara kepimpinan Tun Dr. Ismail. So, dia jam. Tengku Razali kata, ginilah Tun, dia kata,
Saya sebenarnya semua dah tak dapat nak cari jalan, saya ada sekeping tanah. Saya ada sebidang tanah yang saya beli daripada Bengali, dia kata. Bengali itu kalah judi. Saya belilah. Tuan-tuan kata besar ke? Cukuplah ada 7.2 hektar macam tu. Ha? Jadi tapi tak eloklah dia kata. Kenapa pula tak elok? Tanya Dr. Ismail. Dia kata tanah tu penghuni di situ pertama setinggan. Dia panggil kampung Maxwell. Dan setengah orang panggil kampung Bengali. Kalau saudara bertanya dengan orang lama yang ada duduk Kuala Lumpur, kalau tanya kampung Maxwell kat mana? Dia kata dekat PWTC lah. Kalau tanya kampung Bengali, itu dekat PWTC lah. Berhampiran dengan sekolah menengah perempuan kolam air. Yang tepatnya. Jadi bila bincang, Teguh kata, itulah masalahnya nak mengeluarkan setinggan. Tuan Semai kata, tak ada masalah, kita boleh keluarkan setinggan tu sebab dia Menteri Dalam Negeri. Dan dia kata penduduk situ tak elok sikit lah dia. Kenapa pula? Dia kata, kerana waktu itu kampung Maxwell adalah setinggan yang majoritinya adalah terdiri daripada mereka-mereka yang bekerja kabaret. Banyak perempuan kabaret. Dan ada juga yang ini pelacuran dan sebagainya. Itu tak ada masalah, kata Tun. Kita akan selesaikan. Setuju semua? Setuju. Kalau setuju, Tun Guru kata, ambillah tanah ini. Yang dia beli daripada Bengali itu nilainya lebih kurang 78,000 apa. Waktu itulah 230,000. Waktu itu 230,000 ada 23 juta lah. Serah kepada UMNO, buat satu perjanjian jual beli. Jual belinya RM10. Artinya Tengku Razak kata saya bagi semua, tapi kerana perlu ada perjanjian itu, maka what is the token? Tokennya $10 lah. Islam Syari, Tuan Dr. Ismail, Tuan Razak, gandingan terbaik. Memang saya katakan. Sebab itu Tengku dia punya gurunya adalah Tuan Dr. Ismail. Sebab itu dia lurus. Dan akhirnya dibangunkanlah bangunan UMNO yang ada sekarang ini. Kabaret. Dulu banyak masa itu Kampung Ngali lah kat Kampung Maxwell. Perempuan joget memang Sarul Azmi. Perempuan joget pun ramai. Masuklah. Masa tu negara kita ni kita baru tahun sekitar tahun berapa, tahun 70-an. Baru 20 tahun mereka, bukan macam sekarang. Jadi akhirnya tanah milik Tengku Razak ini diserahkan pada UMNO bulat-bulat. Cuma dia kata kalau boleh carilah jalan supaya benda ini jadikan amanah untuk orang Melayu. Sebab itulah diwujudkan satu syarikat atas nama Syarikat Usaha Setia Sdn Bhd. Jadi trustee ataupun dia punya trustee panggil apa kalau dalam bahasa undang-undangnya, pemilik pewaris. Trustinya adalah Tengku Razali syarikat tu dengan Tan Sri Kamarul Arifin yang juga bekas bendahari UMNO sampai sekarang. Sebab itu bila UMNO kalah itu hari, ada usaha yang pergi berjumpa dengan Tengku Razali minta supaya tanah itu diberikan pada satu syarikat yang nak mengambil alih pentadbiran Puteri. Dan Tengku Razali kata, no way, over my dead body, deed is belong to the Malays. Sebab dia bangunan ini bangunan Melayu milik UMNO. Sebab saya katakan UMNO itu perjuangan. Okey. Kemudian berbalik cerita Tengku Razali ini, dia bertanding, Musa Hitam bertanding, Tun Dr. Mahathir dan orang dia menyokong Musa Hitam. Akhirnya menanglah orang yang disokong oleh Tun Dr. Mahathir, itu Musa Hitam. Saudara boleh bertanya. Saya bertanya dengan dia, kata Tengku, kenapa you lawan kali kedua? Dia kata kali kedua saya lawan ni, saya nak tengok betul ke tak betul. Sebab dia pun orang bagi tahu kat dia ni sebenarnya dia kata Dr. Mahathir sokong. Dia kata ya, tapi dia tak yakin. Dia challenge kali dia nak tengok betul ke tak betul Dr. Mahathir ni memang tak nakkan dia sebagai timbalan Perdana Menteri. Okey? Jadi pada 2 tahun kemudian ada pemilihan, Tengku Razali pun mengumumkan sekali lagi menawarkan diri bertanding jawatan timbalan Presiden. Dr. Musa juga, Tun Musa Hitam masa itu juga menawarkan untuk mempertahankan jawatan timbalan Presiden. Okey, maka berlakulah kempen. Dilihat waktu itu bahawa Tengku Razali ada peluang lebih cerah untuk memenangi jawatan timbalan Presiden. Apa berlaku? Saya masa itu ingat lagi, saya sebagai wartawan. Tun Dr. Ismail dia panggil press conference, dia kata, ini Tun Dr. Mahathir. Dia kata whoever win
siapa saja yang menang jawatan timbalan Presiden UMNO tidak semestinya menjadi timbalan Perdana Menteri. Itu prerogatif saya sebagai Perdana Menteri. It's up to me who I want to appoint as a Deputy Prime Minister. Artinya kalau Tun Musa Hitam kalah pun dia akan lantik juga sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan inilah yang benar-benar mengecewakan hati Tengku Razali. Seorang sahabat, kenapa boleh begitu? You take side, biarlah bertanding. Tapi hubungan antara Musa Hitam dengan Tengku Razali kekal. Kekal. Terus jalan. Now, jadi tiba-tiba akhirnya Tun Musa Hitam pun terasa dirinya dipermainkan. Itulah dia buat keputusan, walaupun dah menang jawatan timbalan Perdana Menteri, setahun lepas itu dia mengambil keputusan meletak jawatan sebagai timbalan Presiden UMNO dan timbalan Perdana Menteri. Sama apa yang berlaku macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma Datuk Seri Anwar Ibrahim disingkirkan. Musa Hitam dia sendiri letak jawatan. So, dalam keadaan begini, Tengku Razali tak ambil kisah. Tak ada masalah. Sebab kawan, tapi Datuk Musa Hitam letak jawatan terus lari ke Davos. Sebab dia tak mahu sesiapa pun mengganggu. Sebab dia kecewa sangatlah. Biarlah dia kata Dr. Mahathir nak pilih, nak takbir negara ni. Takbirlah cara dia sendiri. I cannot stand it. Kalau saudara ada peluang berjumpa, bertanyalah dengan orang-orang Musa Hitam ataupun jumpa dengan Tun Musa Hitam. Lihat bila saya cerita benda ni pedih ya. Jadi Dr. Mahathir jangan marah. Ini realitinya yang rakyat lihat, yang saya lihat in the eyes of a journalist. Okay. Jadi bila berlaku benda begitu, Musa Hitam tak jawatan. Pujuk ada rombongan daripada Johor, pujuk nak panggil supaya balik ke pangkal jalan. Musa Hitam tenok. Akhirnya Dr. Musa Hitam kata, okeylah jawatan Timbalan Menteri saya tetap berhenti. Saya cuma pegang jawatan sebagai timbalan Presiden UMNO. Waktu itu Dr. Mahathir dia lantik Tun ke apa-apa. Tengku Razali tak dilantik juga. Walaupun sahabat yang baik, walaupun sahabat seperjuangan, maka akhirnya waktu itu Tun dengan Pak Baba dilantiklah sebagai timbalan Perdana Menteri. Okey, Tengku Razali tak apalah. Daripada dia okey, you nak lantik apa lantik lah. After all mereka sama-sama dulu. Waktu dengan Hussein On dulu, Tengku Razali juga memperjuangkan supaya Cik Ghaffar jadi timbalan Perdana Menteri. Jadi Dr. Mahathir kali ini lantik dia sebagai timbalan Perdana Menteri macam sirih pulang keganggang lah pada dia. Sebab itu kenyataan Tengku Razali dia mengatakan bagai sirih pulang keganggang Ghaffar jadi timbalan menteri. Dia tak ada langsung merasa dendam ataupun. Ini masalah yang berlaku dalam UMNO. Tetapi bila Musa dah berhenti apa semua, ada usaha mengatakan kalau gini gayanya tak boleh dibiarkan UMNO ni berterusan. We have to challenge Dr. Mahathir. Oh, ini kata kawan-kawan semua. Maka waktu itu, suka tak suka, kita kena gugurkan, kita kena jatuhkan Mahathir daripada singgasana UMNO. Kita harus menentang Mahathir. So, cari calon. Tak ada siapa yang sanggup. Tengku Abdul Rahman kata, Lee, you lawanlah Dajjal tu. Ini Tengku Abdul Rahman. So, akhirnya dia persetujui bahawa Tengku Razali akan bertanding jawatan Presiden dan bersama dengan Tun Musa Hitam bertanding mengekalkan jawatan timbalan Presiden. Kita sambung lagi malam besok perdebatan, pertandingan antara Dr. Mahathir dengan Tengku Razali sebagai Presiden UMNO. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung malam besok. Jangan marah. Terima kasih.